إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita diizinkan lagi untuk bertemu, membicara dan membaca kitab Hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada kali ini kita akan membaca hadis yang ke-10 berkenaan dengan sesuatu yang baik dan halal, syarat penerimaan amalan. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, seorang sahabat yang masyhur, dengan lafaz yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhar rusulu kulu من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu sangat baik dan dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan muslimin dan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Surah Mukminun ayat 51. Allah Taala juga berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami kurniakan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian baginda menyebut tentang seorang yang jauh perjalanannya, kusuk masai, berdebu rambutnya, mendadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya, minumannya, pakaiannya adalah haram dan dia juga diberi makan daripada benda-benda yang haram, maka bagaimanakah akan dikabulkan permintaannya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam kitab zakat, bab penerimaan sedekah dan daripada hasil yang baik dan juga perkembangannya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hadis ini sangat penting. Hadis ini adalah di antara hadis yang dibina di atasnya asas dan hukum hakam Islam. Ia merupakan asas dalam melakukan perkara yang halal dan juga menjauhkan perkara yang haram. Dan kita tengok betapa luasnya dan besarnya manfaat yang terkandung dalam mewujudkan masyarakat Muslim, di mana para anggotanya mengasihi saudaranya dengan sesuatu yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Dan dia juga membenci untuk saudaranya sesuatu yang dia juga benci untuk dirinya sendiri. Mematuhi garis ketentuan syarak dan memadai dengan halal dan berkat lagi baik. Dengan itu dia dan orang lain akan hidup dalam penuh ketenangan dan kesenangan. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa perkataan yang perlu kita berikan perhatian dalam hadis ini. Di antaranya perkataan innallaha tayyibun. Innallaha tayyibun maksudnya sesungguhnya Allah itu baik.
Maksud baik di sini ialah suci, bersih daripada segala kekurangan. At-Tayyib adalah salah satu daripada nama Allah yang maha indah. At-Tayyib. Kemudian la yaqbalu illa tayyiban. La yaqbalu illa tayyiban, dia tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya dia tidak menerima amalan atau harta benda yang dibelanjakan kecuali sesuatu yang bersih. Bersih daripada keburukan ataupun halal. Kemudian perkataan amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Maksudnya, sama di antara mereka pada khitab, pada suruhan itu, memakan perkara yang halal. Rasul pun makan perkara yang halal, begitulah juga orang mukmin. Kemudian, asy'atha. Asy'atha ini kusuk masai, rambut yang ada di atas kepalanya. Aghbara. Aghbara ni berdebu. Maksudnya debu-debu yang menukar warna rambutnya kerana jauhnya perjalanan untuk melakukan ketaatan seperti haji ataupun nak pergi berjihad. Kemudian dia yamuddu yadayhi ila sama. Yamuddu yadayhi ila sama, menadahkan tangannya ke langit. Maksudnya mengangkat kedua tangannya ke langit dalam keadaan berdoa dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu lahu? Fa anna yustajabu lahu? Bagaimanakah dikabulkan permintaannya? Maksudnya bagaimana dan dari pintu manakah doanya akan diterima bagi sesiapa yang memiliki sifat ini. Okey, untuk lebih lanjut, lebih jelas, mari kita tengok apakah kandungan yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, yang baik saja yang Allah Ta'ala akan terima. Yang baik dan yang diterima oleh Allah. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ini merangkumi amalan, merangkumi harta benda, merangkumi perkataan dan juga merangkumi keyakinan, i'tiqad. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sesuatu amalan kecuali yang baik dan suci daripada perkara yang merosakkan. Contohnya seperti riak, seperti ujub. Apa maksud ujub? Ujub ni maksudnya kagum dengan diri sendiri. Jadi Allah tidak menerima juga daripada benda-benda yang halal, harta benda yang halal. Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali benda-benda itu halal dan baik. Nabi SAW tidak menggalakkan, ataupun Nabi SAW menggalakkan kita supaya bersedekah dengan harta pencarian hasil daripada yang baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yaqbalu illa tayyiba. Kerana Allah Ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Maknanya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menerima amalan-amalan sedekah kecuali yang baik dan halal. Walaupun kita bersedekah banyak, tapi sumber harta kita itu daripada benda yang tidak baik, dibimbangi amalan kita itu menjadi sia-sia juga. Wal'iyazubillah. Begitu juga dalam bertutur, berbicara. Tutur bicara tidak akan diterima oleh Allah kecuali yang baik-baik saja. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepadanya naiknya perkataan-perkataan yang baik dan juga amal soleh yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala telah membahagikan tutur bicara kepada yang baik dan yang buruk. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ibrahim ayat ke-24 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Allah Ta'ala telah memperumpamakan kalimah yang baik seperti pohon yang baik. Begitu juga
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Ayat ini panjang jugalah. Berkenaan dengan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pokok yang buruk yang tidak ada akar yang kuat, tidak akan kekal. Tidak berjaya di sisi Allah kecuali orang mukmin yang baik. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Tayyibin maksudnya apa? Orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat. Dan para malaikat mengucapkan salam kepada mereka ketika mereka memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman, dengan ucapan Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu, maka berbahagialah. Maka masukilah syurga ini, sedangkan kamu akan kekal di dalam dunia selama-lamanya. Sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat kepada huraian dalam kitab lain, Al-Imam Ibn Rajab ketika mengakhiri penjelasannya terhadap makna umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Allah Taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Di sini menunjukkan bahawa seorang mukmin itu semuanya baik, semuanya mesti baik. Bila sebut mukmin mesti baik. Hatinya baik, lidahnya baik, tubuh badannya pun baik lantaran iman yang ada dalam hatinya dan zikir yang ada pada lidahnya dan amal-amal soleh yang zahir yang lahir pada seluruh anggotanya. Ini merupakan hasil daripada keimanan. Bahkan ianya termasuk dalam pengertian iman. Iman ni apa? At-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawarih. Hati yakin, lisan sebut dan anggota semuanya melakukan perkara-perkara yang baik. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, bagaimanakah amalan akan diterima dengan baik? Itu soalan. Apa jawapannya? Jadi antara faktor terbesar yang menjadikan amalan seseorang mukmin itu baik dan diterima ialah makanannya yang baik dan halal. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menyatakan bahawa amalan tidak akan diterima kecuali dengan memakan makanan yang halal, kerana makanan yang haram akan merosakkan dan akan mencegah penerimaan amalan tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima melainkan sesuatu yang baik sahaja. Selepas itu Rasulullah SAW membuat penegasan dengan sabdaannya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kaum muslimin seperti mana yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah kamu. Allah Ta'ala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari apa-apa dari benda-benda yang baik. Maksudnya yang halal, yang telah kami berikan, yang telah kami kurniakan kepada kamu. Ini bermakna para rasul dan umat mereka diperintahkan supaya memakan makanan yang baik serta halal dan diperintahkan supaya melakukan amal soleh. Sekiranya makanan yang dimakan itu adalah halal, maka makanan itu dan amalan yang terhasil daripada diri itu akan menjadi amal soleh. Apabila makanan tidak halal, maka bagaimanakah amalan yang dilakukan itu boleh diterima? Al-Imam At-Tabarani telah mengeluarkan hadis daripada Ibn Abbas. Katanya, aku telah membaca di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah Taala yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik. Lantas ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas
bangkit seraya berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku orang yang diperkenankan doa. Dan Nabi SAW bersabda, ya Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Walladhi nafsi biyadihi, innal abda layukdhifu al-luqmata atau layukdhifu al-luqmata al-haram fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu amalan 40 yawman. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru awla bih. Apa maksudnya? Wahai Sa'ad, kalau kamu inginkan diperkenankan doa kamu, Nabi SAW bersabda kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, perelokkanlah makananmu. Nescaya kamu akan menjadi orang yang akan diterima doanya. Demi Allah yang Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya seseorang hamba mencampakkan seketul makanan haram ke dalam perutnya, Allah tidak akan menerima amalan daripadanya selama 40 hari. Wal'iyadzubillah, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Allah marzuqna al-halal, Allah marzuqna al-haram, Allah marzuqna al-halal wa jannibna al-haram. Allah marzuqna al-halal wa jannibna al-haram. Dan barang siapa yang dagingnya tumbuh daripada usaha yang haram, maka api neraka adalah lebih utama baginya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sungguh menakutkan, ya. Sungguh mengancam kita. Ada sambungan daripada huraian ini, Abu Yahya Al-Qattat telah meriwayatkan daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas, katanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat seseorang yang di dalam rongganya, di dalam perutnya terdapat benda yang haram. Wal'iyazubillah. Allahumma aghnina bi halalika an haramik. Kita mohon kepada Allah supaya mengurniakan kepada kita rezeki yang halal dan jauhkan kita daripada rezeki yang haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara kefahaman lain daripada hadis ini ialah ternafi penerimaan amalan. Bagaimanakah maksudnya? Apakah yang dimaksudkan dengan ternafi penerimaan amal? Kadang-kadang uslub menafi penerimaan sesuatu amal di dalam setengah hadis memberi makna menafikan kesahihannya. Maksud di sini ialah la yaqbalullah, maksudnya Allah Taala tidak menerima itu, tidak menerima amal yang tidak sahih. Sebagaimana disebut contoh dalam hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima sembahyang salat seseorang di kalangan kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Maksudnya menerima salat di sini ialah terlaksananya tujuan yang hendak dicapai daripada salat itu. Ia bergantung kepada bersuci, iaitu berwuduk. Dan apa yang dikehendaki di sini ialah gugurnya tuntutan fardu daripada seseorang itu. Ya. Maksudnya kalau dia tidak bersuci, tak boleh dia bersolat. Tak wajib. Bila tidak wajib, maka dia kena bersuci dahulu. Jadi maksudnya kadang-kadang uslub menafikan penerimaan ini terdapat dalam banyak hadis. Kita tengok banyak hadis yang memberi makna menafikan ganjaran pahala. Sebagai contoh, hadis la tuqbalu salatul mar'ati allati zawjuha 'alayha sakhit. La yuqbalu salatul mar'ati allati zawjuha 'alayha sakhitun. Wala man atakahinan wala man syariba khamran 40 yawman. Maksudnya tidak akan diterima salat seorang wanita yang mana suaminya marah terhadapnya. Hati-hati wanita yang mana mengundang perasaan marah kepada suaminya. Amalan anda, amalan saudari, amalan puan dibimbangi tidak akan diterima. Begitu juga tidak diterima salat sesiapa yang mendatangi tukang tenung, pergi jumpa dengan Tuk Nujum ataupun tukang tilik. Begitu juga salat sesiapa yang meminum arak. Orang yang minum arak kemudian dia salat.
Amalan itu, kesahihan amalan tidak akan diterima selama 40 hari. Begitu juga hadis yang bermaksud tidak diterima ataupun Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya, man salla fi thawbin qimatuhu 10 darahim haram lam yuqbal lahu salah. Man salla fi thawbin qimatuhu 10 darahim haram lam yuqbal lahu salah. Ini yang kita takut. Kita rajin salat, kita rajin buat amal, rajin bersedekah, tapi daripada sumber yang tidak berpunca daripada rezeki yang tidak betul. Kan? Maksud di sini, la man salla fi thawbin. Tidak sesiapa yang salat dengan memakai baju yang duit dan harga baju itu puncanya daripada duit yang haram, maka Allah Ta'ala tidak akan menerima salatnya. Jadi apa yang maksudkan dengan penafian la di sini? Iaitu menafikan kesempurnaan amalan yang dengannya boleh mendapat pahala dan ganjaran. Tetapi dengan adanya perkara yang haram itu, ia diterima dari sudut gugurnya tanggungjawab kefaduan amal-amal tersebut. Jadi kedua-dua penafian ini dibezakan berdasarkan kepada dalil-dalil yang wujud yang ada. Dalil-dalil lainlah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lalu bagaimanakah kita boleh membersihkan diri kita daripada perkara yang haram? Kita mungkin wali'azubillah pernah terlibatlah dengan perkara-perkara yang haram ini. So, bagaimanakah Allah Ta'ala nak menerima lama dah kita ni, hidup ni? Adakah amalan-amalan kita ni tidak diterima? Jadi seseorang Muslim itu boleh membersihkan dirinya daripada harta yang haram setelah dia tidak mampu lagi untuk mencari ataupun nak mengenal tuan punya barang tersebut. Kalaulah dia terambil atau dia mengambil yang kepunyaan orang lain lah. Bagaimana caranya? Caranya dia bersedekahlah dengan harta tersebut dan pahalanya diniatkan untuk tuannya. Mungkin dia mengambil hak orang lain dan dia berilah hak itu pada orang lain dan dia niat sedekah, dan pahalanya mudah-mudahan Allah Ta'ala akan sampaikan kepada orang tersebut dan dosanya diampunkan. Sebagaimana diriwayatkan daripada Malik bin Dinar, katanya, aku bertanya Atha' bin Rabah tentang seorang yang menyimpan harta haram dan dia tidak mengetahui pemiliknya, tetapi dia ingin membersihkan dirinya daripada harta tersebut. Lalu kata Atha' bin Rabah, kata beliau, sedekahkanlah harta itu, dan aku mengatakan bahawa perbuatan demikian itu tidak akan diganjari. Untuk kita mungkin tak dapat pahala lah sebab bukan duit kita, duit haram, tapi kita niatkan supaya pemilik asalnya dapat pahala. Yang penting kita terselamat, kita bebas daripada harta tersebut. Ada pendapat yang lebih masyhur daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada perkara yang berkaitan dengan harta benda yang haram ini, iaitu sesiapa yang bahawa ia hendaklah disimpan dan tidak disedekahkan sehinggalah datang yang berhak terhadap harta tersebut. Kita kena simpan sampailah saat-saat ketika harta itu diminta dituntut oleh tuannya, maka kita kena bagi. Manakala Al-Imam Fudail bin Iyad pula berpendapat bahawa sesiapa yang memiliki harta benda haram dan dia tidak mengetahui siapakah pemiliknya, siapakah tuannya, maka hendaklah dia membinasa ataupun melemparkannya ke laut. Dan dia tidak boleh bersedekah dengan harta tersebut. Tambahnya lagi, tidak boleh bertaqarrub, tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang baik. Itu satu pandangan. Manakala Al-Imam Ibn Rajab pula berpendapat, berkata pendapat yang sahih ialah bersedekah dengan harta tersebut kerana membinasakannya ataupun membuang harta tersebut adalah dilarang, dan menyimpan harta tersebut juga dilarang. Menyimpan barang tersebut selama-lamanya bermaksud kita mendedahkannya kepada kebinasaan dan penguasaan orang yang zalim yang tidak berhak terhadapnya. Kalau kita bukan hak kita, kita simpan harta itu, maka juga lama-kelamaan dia akan rosak. Itu juga satu kezaliman. Jadi sedekah bagi pihak pemiliknya supaya
manfaat hartanya dapat dikembalikan kepada pemiliknya di akhirat kelak, di mana dia tidak mendapat manfaat ketika berada di dunia ini. Jadi kita sedekahkan supaya dapat pahala kepada pemiliknya. Kerana di dunia, duit tu, harta tu sudah dia tidak nikmati dah. Sekurang-kurangnya dia akan menikmatinya di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, soalan. Mengapa doa tidak diterima? Kita mungkin telah berdoa lama dan minta, tapi kenapa belum lagi diterima? Ada sebab-sebab doa diterima ini, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kadang-kadang untuk kita memudahkan doa kita diterima ni, ada faktor-faktor, ada penyebab-penyebab yang boleh mempercepatkan Allah Ta'ala menerima permohonan kita. Antaranya kita bermusafir. Kita bermusafir jauh, bersusah payah dalam musafir. Mungkin nak berziarahi keluarga, ataupun musafir untuk melakukan kebaikan. Bermusafir akan menyebabkan doa diterima. Al-Imam Abu Daud, Ibn Majah dan Tirmizi telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Salasu da'awatin mustajabat, la syakka fihin. Thalathu da'awatin mustajabatun, la syakka fihin. Da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi." Ada tiga doa yang tidak ragu-ragu lagi akan diterima. Tidak syak lagi akan diterima. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang bermusafir, dan doa ayah untuk anaknya. Apabila perjalanan itu jauh, maka lebih dekat doa itu diterima, kerana perjalanan yang jauh akan menyusahkan diri disebabkan lamanya berada di perantauan, berada di perjalanan, kan? Dan terpaksa menanggung keperitan, nak tidur pun payah, nak berehat pun susah, kan? Perjalanan masih jauh. Dan kesusahan yang timbul itu antara sebab yang paling besar doa dimakbulkan. Kalau kita nak mohon apa-apa, terutama kalau kita nak hantar anak kita pergi ke asrama, kita nasihatkan dia supaya banyak berdoa, kan? Nak pergi bermusafir, kan? Nak pergi belajar ke luar negara ataupun belajar dalam negara pun, balik ke universiti, balik ke asrama, perjalanan jauh, dalam perjalanan itu mintalah berdoa pada Allah, dimudahkan perjalanan mencari ilmu ataupun mencari harta ataupun mencari apa-apalah yang kita perhajatkan. Itu di antara salah satu faktor doa kita diperkenankan oleh Allah. Yang kedua, kita bersederhana dalam pakaian. Bersederhana dalam pemakaian dan penampilan. Nabi SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Rubba ash'atha aghbara dhi tamraini madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrah." Rubba ath'asha aghbara dhi tamraini madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa ramai orang yang kusut masai, rambut dan berdebu, memiliki pakaian sehelai sepinggang, ditolak, tidak diterima ketika meminta sedekah di pintu-pintu, sekiranya dia bersumpah dengan nama Allah, nescaya Allah akan menyempurnakan sumpahnya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Nabi SAW telah keluar untuk menunaikan salat istisqa, meminta hujan, dengan memakai pakaian sehariannya dan dalam keadaan bertawaduk. Pakai macam orang miskin, orang susah. Dan ketika Nabi memerintih, ketika berdoa meminta hujan diturunkan, doa salat istisqa, Nabi membalikkan songkoknya, kopiahnya, membalikkan ridaknya, serbanya, membalikkan supaya menunjukkan bahawa kami ini susah, ya Allah. Lihatlah, pandanglah kami ini, kasihanilah kami ini, perkenankanlah hajat kami ini. Dalam ketika istisqa, kan, minta hujan, kemarau, jadi Nabi SAW menukar bentuk pakaiannya supaya menampakkan kepada Allah, Allah, Engkau tahu kami ini susah, ya Allah, ampunkanlah kami. Tidak bermegah dan tidak menunjuk-nunjuk kehebatan ataupun kemewahan. Kemudian yang ketiga, mengangkat kedua tangan ke langit. Kita menadah tangan ke langit. Kenapa? Kita memohon daripada Allah yang Maha Tinggi.
Ini di antara adab berdoa. Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi telah meriwayatkan dalam hadis Salman Al-Farisi, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala hayyun karimun. Inna Allah Ta'ala hayyun karim. Yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifra khaibataini. Inna Allah Ta'ala hayyun karimun. Yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi an yaruddahuma sifran khaibataini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat pemalu lagi amat pemurah. Hayyun, amat pemalu. Karim, amat pemurah. Sekiranya seorang lelaki mengangkat kedua tangannya kepadanya, Allah Ta'ala malu untuk menolak kedua-dua dalam keadaan kosong dan kecewa. Allah Ta'ala akan memberi. Cuma bila Allah Ta'ala akan memberi, itu dalam ilmu Allah. Beri sekarang, beri lepas ni, beri akan datang, beri di akhirat, itu adalah ilmu Allah. Tetapi Allah Ta'ala akan beri kepada hamba-Nya. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat kedua-dua tangannya dalam solat istisqa. Solat istisqa dan solat minta hujan, sehingga kelihatan kedua-dua ketiaknya yang putih. Tinggilah maksudnya angkat ni, ya Allah, aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma. Nampak ketiak ini? Kan? Begitu juga baginda mengangkat kedua belah tangannya di hari Badar, memohon keampunan kepada Allah supaya Allah Ta'ala memenangkannya ke atas kaum musyrikin. Sehingga jatuh ridak yang ada di atas bahu ni jatuh. Atas ridak, ya Allah, in lam tuhlik hadhil isabah lam tu'bad. Ya Allah, kalau kamu tidak benangkan kumpulan ini, mereka akan, engkau tidak akan disembah lagi lepas ini. Kalaulah kumpulan Islam itu kalah. Kan? Lalu tinggi mohon sungguh-sungguh pada Allah. Kemudian merayu-rayu memohon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan sentiasa mengulangi rububiyah Allah. Ya Rab, mengandungi Allah Ta'ala ni yang memimpin, yang mengatur, yang mengurus, yang melindung sekilan alam ini. Menyebut rububiyah Allah, itu di antara perkara yang terbesar yang boleh menyebabkan Tuhan Allah Ta'ala menerima doa. Al-Bazzar telah meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi SAW bersabda, Idza qala al-'abdu ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, 4 kali, arba'an, qala Allah Ta'ala, labbaika ya 'abdi, labbaika 'abdi, sal tu'ta, labbaika 'abdi, sal tu'ta. Bila seorang hamba mengulang dalam berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sentiasa memohon alaha, sentiasa mengulang-ulang 4 kali, Allah Ta'ala berfirman, aku menyahut permohonanmu, wahai hambaku. Labbaika 'abdi, aku menyahut permohonanmu, wahai hambaku. Mintalah permohonan kamu, akan aku perkenankan. Sal tu'ta, mintalah aku mendengar, aku akan memperkenankan permohonanmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok bagaimanakah kasihnya Allah kepada kita, pemurahnya Allah kepada kita. Tetapi dalam kita meminta kepada Allah, jangan minta perkara ataupun ada perkara-perkara yang boleh menegah kita daripada doa kita didengar. Nabi SAW telah mengisyaratkan dalam hadis ini bahawa untuk makbul doa ada syarat-syaratnya. Jangan kita guna perkara yang haram dari segi makan, dari segi minum, dari segi pakaian. Kerana menggunakan perkara yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, serta makanan asasi yang menghalang doa daripada diterima. Sabda Nabi SAW, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, maka bagaimanakah akan diterima doa bagi sesiapa yang memiliki sifat ini? Tanda tanya yang terdapat dalam hadis ini ialah secara ta'ajub. Anna yustajabu lah. Bagaimana Allah Ta'ala nak terima? Kalau dia ni lawan Allah, makan benda yang Allah Ta'ala tak bagi, minum yang Allah Ta'ala tak bagi, pakai yang Allah Ta'ala tak bagi. Jadi ini soalan kehairanan, ta'ajub ataupun istib'ad. Istib'ad ni maksudnya jauhlah Allah Ta'ala nak terima kalaulah kita ni menentang Allah, melawan Allah, makan yang haram, minum yang haram, pakai yang haram. Lalu jauhlah Allah Ta'ala nak menerima. Kan? Tapi bukan dinyatakan tidak mustahil. Bukan tidak pula dinyatakan dengan jelas kemustahilan penerimaan itu. Tapi kalaulah kita ni buat perkara yang haram, bila Allah Ta'ala nak terima?
Tapi Allah Ta'ala boleh terima. Tak mustahil Allah Ta'ala nak terima. Kan? Tengok bagaimana orang-orang yang buat benda yang mungkar. Tapi Allah Ta'ala tetap juga bagi rezeki pada dia. Kaya dia. Dia tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Tetapi bagi kita, kalau kita ni buat benda yang Allah Ta'ala tak suka, bagaimanakah Allah Ta'ala nak memperkenankan permohonan kita? Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita tahu bahawa doa ini adalah ibadah. Doa itu adalah sumber ibadah. Doa itu adalah kemuncak ibadah. Mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Doa adalah mukh ni maksudnya otak kepada ibadah. Ini kerana seseorang yang berdoa kepada Allah, ketika dia berdoa, dia berada dalam keadaan yang putus harapan. Dia tak ada dah. No idea. Tak ada harapan dah kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah sahaja. Jadi itulah hakikat tauhid dan ikhlas. Tidak ada ibadat yang dapat mengatasinya. Bila kita berdoa pada ya Allah, orang yang tak boleh tolong, ya Allah, Engkau lah yang boleh tolong, ya Allah. Jadi seluruh harapan, seluruh pemikiran kepada Allah. Begitu juga dalam kita berbelanja. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa galakan supaya kita berbelanja dengan perkara yang halal dan melarang kita berbelanja dengan perkara yang haram. Begitu juga doa yang makbul. Sesiapa yang ingin berdoa dengan doa yang makbul, dia mesti memberikan perhatian terhadap perkara yang halal di dalam makanan dan minumannya serta pakaiannya, sehinggalah doanya akan diterima. Jadi kalau kita kena mengkoreksi diri kita lah, mengapa doa kita ni belum lagi diterima oleh Allah. Kita cek makanan kita macam mana, minuman kita macam mana, ataupun pakaian kita macam mana. Kan? Rezeki yang kita dapat tu seharian tu macam mana. Dan Allah Ta'ala akan menerima daripada orang mukmin ni perbelanjaan, infak, derma, sedekah yang baik. Dan Allah Ta'ala akan menambahkannya serta memberi keberkatan kepada mereka. Kalau kita dapat rezeki yang baik, yang sikit dan kita dermakan, kita sedekahkan daripada rezeki yang baik itu, insya-Allah Allah Ta'ala akan gandakan kebaikan kepada kita. Boleh jadi dengan sesuatu yang kita tak terperasan dan kita tak sangka-sangka. Tak semestinya dengan duit. Dan kita kata kita bagi duit satu, Allah Ta'ala bagi 10, dapat 10 ringgit. Tak semestinya. Boleh jadi dengan kesihatan, dengan kesejahteraan, dengan keselamatan, ataupun dengan perlindungan daripada pahala bencana, ataupun keselamatan perlindungan daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan perkongsian kita berkenaan dengan hadis yang ke-10 daripada hadis 40 ini, berkenaan dengan Allah Ta'ala menerima perkara yang baik. Kita mohonlah kepada Allah taufik dan hidayah untuk membersihkan diri kita, membersihkan harta kita, membersihkan jiwa raga kita, membersihkan pakaian kita zahir dan batin, supaya amal-amalan kita, doa-doa kita ini didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diselamatkan kita daripada azab api neraka. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi insya-Allah.